Kita mengalami kemurungan ekonomi dan sejak membentuk kerajaan, tak henti-henti Anwar Ibrahim dan juga Rafizi Ramli menyatakan mereka akan cuba buat subsidi secara berperingkat. Tetapi sampai hari ini, setakat hari ini rakyat Malaysia masih menunggu skim ini, masih menunggu apa yang diperkatakan ini, janji ini dan juga formula ini. Mungkin ia kira kerajaan sendiri masih tak tahu macam mana nak menjayakan subsidi secara berperingkat ini. Malaysia membelanjakan 64 bilion untuk subsidi pada tahun lalu. Maka dengan ini PMX kita yang juga Menteri Kewangan dan Rafizi Ramli yang merupakan Menteri Ekonomi Malaysia berkata akan berbuat sesuatu untuk mengurangkan beban subsidi ini. So apa yang mereka buat? Kerajaan Malaysia hari ini nak kurangkan kadar subsidi dengan jangan bagi orang kaya subsidi. Kita bagi subsidi kepada orang miskin je, orang yang terpilih je. Orang kata subsidi kategori lah ataupun kena pasti mana B40 dan T20. Tapi orang kata macam mana nak melaksanakannya? Cakap memanglah mudah, cakap memanglah senang, tapi adakah ianya realistik dan mudahlah untuk dilaksanakan? Dan ini menjadi satu bahan lawak ataupun drama lah, orang panggil drama subsidi Malaysia. So hari ni korang bersama dengan Yaya dengan show kita Komedi Subsidi Malaysia dan juga bersama tetamu khas dengan Yaya hari ini Ajwad Nakiuddin. Mungkin boleh perkenalkan diri Ajwad, silakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menonton. Nama diberi Muhammad Ajwad Nakiuddin bin Amin Rashid, berumur 22 tahun dan kini melanjutkan pelajaran di Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, UNIZA, dan mengambil pengajian hubungan antarabangsa dan dengan kepujian. Jadi terutama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sekali lagi My Campus Radio menjemput saya untuk memberikan sedikit pandangan tentang subsidi yang diperkenalkan oleh Menteri Ekonomi. Terima kasih atas kesudian Ajwad untuk bersama-sama dengan Yaya hari ini. Sekali lagi untuk kita berkongsi pendapat dan sebelum Yaya tanya dengan Ajwad lah, Yaya nak kongsikan sedikit lah. Malaysia ni bagus sebenarnya kan. Kita nak selamatkan ataupun kita nak bantu orang miskin, tetapi malangnya kita tak cukup duit. Malaysia ni banyak berhutang kan, tak cukup duit. Barangan keperluan seperti minyak masak paket, gula, beras, petrol, RON 95 disubsidikan lah, antara barangan yang disubsidikan. Maksud mudahnya harga asalnya mahal tetapi menjadi kurang sedikit mahal. Sedikit kurang mahal lah. Sebab kerajaan menanggung sedikit ataupun kerajaan bayar sikit daripada harga asalnya tu. So seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mereka sebenarnya nak memperkenalkan ataupun nak buat smart subsidi di mana ada golongan tertentu yang takkan dapat subsidi ni lah dan ada golongan terpilih yang akan mendapat subsidi ini. Yang menjadi persoalannya, adakah ianya realistik dan praktikal untuk dilakukan ataupun Rafizi Ramli hanya sekadar cakap kosong je kan. Dan macam mana pula kita nak kenal pasti mereka yang layak dapat subsidi ini ataupun yang tak layak dapat subsidi ni. Orang kata banyak benda lah kita kena fikir, sesuatu yang merumitkan lah kan. Jadi kita nak tanya terus lah dengan tetamu yang hari ini dengan Ajwad. First thing first, adakah Ajwad menyokong idea subsidi berskala yang Rafizi Ramli ingin memperkenalkan ini? Baiklah, terima kasih kerana untuk soalan yang pertama, adakah saya menyokong dengan subsidi itu? Sudah tentu apa-apa sahaja yang kerajaan buat, kita sebagai rakyat ni menyokong. Terutama sekali untuk golongan-golongan yang berpendapatan rendah ni lah yang kita kategorikan sebagai B40. Tapi terutama sekali saya ingin menyatakan bahawa yang sebenarnya niat dan hasrat PMX apabila dia dilantik sebagai Perdana Menteri adalah ada dua matlamat yang dia cuba untuk capai. Yang pertama adalah ingin menghentikan dan hapuskan gejala rasuah yang berlaku di dalam orang kata tadbir urus kerajaan tu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk membasmi kemiskinan. Jadi kalau kita lihat, untuk membasmi kemiskinan ni adalah perkara yang sangat-sangat susah walaupun kita bukanlah dikategorikan sebagai negara yang besar macam
India, macam Indonesia, macam China. Tapi kita boleh lihat dari sudut pendapatan per kapita untuk keluarga yang berpendapatan rendah ni sangat-sangat susah untuk kita basmi kemiskinan tu sendiri. Jadi dia memerlukan jangka masa yang panjang. Ya betul. Subsidi ni adalah jangka masa panjang yang kita boleh lihat apa yang menteri-menteri kita lakukan sekarang, macam subsidi kepada petrol, subsidi untuk menunaikan haji, menunaikan umrah, semua ada subsidi. Subsidi untuk makanan-makanan asas. Jadi saya menyokong terhadap petroleum ni, cuma dia melibatkan jangka masa panjang dan kalau kita lihat untuk golongan-golongan B40 ni mereka tak ada 2, 3, 4 buah kereta yang besar-besar. Mereka hanya menggunakan motor ataupun sekadar ada satu je kereta. Untuk menampung skala yang besar golongan B40 ni adalah satu tindakan yang lebih efektif dan ia adalah satu kelebihan untuk kerajaan kerana kita ada Petronas yang mana ia adalah syarikat tempatan kita sendiri. Jadi saya menyokong subsidi yang diperkenalkan oleh Menteri Ekonomi kita sendiri. Ajut dah terangkan tadi yang Ajut bersetujulah dengan idea subsidi berskala ini. Ia bagi senario lah untuk kita bincangkan dengan lebih jelas lah. Contohnya lah kita isi minyak dekat petrol station kan, petrol RON 95. Kalau ada subsidi kategori ni, subsidi bersasar ni kan, macam mana pada pendapat Ajwat kita nak mengenal pasti yang orang tu orang miskin dan golongan yang memerlukan dan golongan yang terpilih. Ia bagi Ajwat pilihan lah, beberapa pilihan. Yang pertama, kita tengok jenis kereta. Ni macam judgemental sikit lah. Kita tengok dia, pakai MERS. Ni pakai MERS ni. Ni mesti T20 ni. Yang keduanya kita tengok bangsa dan orangnya. Ni kalau bag LV je ni kan. Ni bukan ni, ni bukan. Yang ketiga, kita tengok sama ada dia bayar guna credit card atau cash. Kalau credit card tu, oh ni kaya ni. Ataupun nombor tiganya, kerajaan kena buat kad khas untuk B40. So bila mereka ni nak datang isi minyak dekat petrol pump, bagi je kad khas tu, so kita tahu dah, oh dia ni layak untuk mendapat subsidi petrol. Jadi yang mana satu antara empat-empat ni yang menjadi pilihan Ajwat ataupun Ajwat ada cadangan lain ataupun ada idea lain? Kalau kita nak kategorikan orang-orang ni, kita kadang-kadang tak perlu lihat pun daripada keretanya sendiri sebab ada je orang-orang yang golongan M40 ataupun T20 yang masih mengekalkan konsep kita support lokal menggunakan Pro 2, menggunakan Proton sebab teknologi-teknologi diorang ada penjimatan, maksudnya per kilometer dah boleh cecah sampai 20 kilometer per liter, maksudnya macam tu. Untuk tengok jenis kereta ni bagi saya tak perlu sebab sekarang ada je golongan-golongan muda yang baru berjinak-jinak dalam kerjaya, contoh main trading ke, main forex ke dan sebagainya dah menggunakan Continental. Ia menggunakan Continental car. Jadi itu semua adalah kehendak individu tersebut. Kalau kita tengok bangsa dan orangnya, tapi kebanyakannya itu adalah pada saya ada equality sekarang sebab ada je golongan-golongan yang susah daripada bangsa India, Melayu, Cina itu sendiri. Masih ada lagi status berpendapatan rendah dan tinggi. Kalau kita lihat tengok pada bayar cash atau guna kad kredit dia adalah terpulang sebab kita bergerak mengikut zaman sebab ada je orang-orang yang B40 ataupun T20 ni masih je menggunakan tunai dan ada je yang B40 yang boleh menggunakan bayaran secara online macam tu. Kalau kita tengok yang kad khas untuk B40 ni, pada saya agak leceh dan ada kerenah birokrasi yang perlu diteliti oleh kerajaan sendiri untuk buat kad. Tapi pada saya tak ada masalah sebab sekarang kita ada voucher, kita ada cashback. Jadi saya rasa perlukan untuk lebih memperkenalkan ataupun membuat pendedahan tentang penggunaan macam dapatkan point, macam sekarang gunakan settle, itu lebih baik. Kita berikan education punya purpose kepada golongan-golongan macam ni untuk diorang dapatkan voucher ataupun pengurangan dapat cashback macam tu. Jadi itu pun adalah salah satu inisiatif
yang kita boleh bantu golongan B40 ni dari segi petrol. Tu tak payahlah perlukan kad khas ni Ya, tak perlu. Kita cuma perlu kukuhkan lagi kita punya sistem aplikasi tu sendiri. Sebab sekarang tak kira golongan semua dah menggunakan smartphone, telefon pintar. Tapi kalau kita guna aplikasi tu nanti golongan seperti T20 pun dapat manfaat yang sama. Jadi sebab apa ni, kalau melibatkan petrol ni, dia adalah skala besar. Kita tak boleh kawal. Dia dah menjadi keperluan. Semua orang menggunakan petrol kan. Jadi untuk subsidi yang ni, dia perlu fikirkan cara lain. Kalau bagi saya, cadangan saya macam aplikasi settle tu sendiri. Tapi cuma aplikasi ni hanya untuk petronan saja. Jadi terpulang kepada bila adanya satu-satu penggerak tu, mesti ada lain yang mengikutnya. Macam Shell ke, Petron ke. Sebab dekat aplikasi settle tu sendiri, kita boleh mendapatkan duit tu balik by kita sebarkan kita punya referral code untuk daftar dan kita dapat balik tunai tu pada kita. Macam tu. Itu adalah salah satu cara selain daripada memberikan subsidi. Tapi kan kalau kita bagi subsidi berkategori ni lah kan untuk B40 khususnya kan, banyak benda yang kita perlu lihat. Di segenap sudut kita kena tengok kan. Kalau kita bagi contoh ni, kalau kita kena bagi kad khas tu kan, contohnya lah, nanti siapa pula yang dekat stesen minyak tu nak pantau golongan-golongan ini? Mestilah kita pergi tunjuk, oh ni saya punya. Mestilah ada orang yang menjaganya. Jadi kalau adanya kad khas ni, adakah Azwat mengharapkan pekerja petrol pump dekat situ yang membuat verifikasi? Orang kata leceh lah kan, nak kena bayar gaji lebih lah pula, kerja pun kena lebih. Cumanya mungkin dia boleh buat satu sistem di mana diberikan kad B40 tu yang mana seperti kad debit. Perlu daftar, kita ada kad debit, kemudian ada akaun. Kerajaan perlu salurkan duit tu ke dalam kad tu dan kemudian boleh gunakan kad debit tu hanya untuk mengisi minyak saja. Mengisi petrol saja. Mungkin. Cuma perlukan satu dia perlu reka invent balik apps-nya, debitnya, sistem dalam petrol station tu sendiri. Jadi itu memerlukan penelitian yang lebih terperinci. Itu cadangan yang boleh dikatakan yang lebih mudah berbanding kalau kita nak dapat verification daripada staff tu sendiri. Jadi perlu cipta satu mungkin kad khas debit macam bank. Macam tu. Lagi mudah lah kan. Cuma perlukan kita kena upgrade, kita kena update sistem. Andai kata kalau berlakunya jam ataupun heavy traffic kan. Okey. Tapi kan sebenarnya subsidi berkategori ni agak rumit, agak pelik sikit lah kan. Rafizi Ramli pernah cakap miskin dan kaya ni mengikut negeri pula. Tadi dah kategori ni miskin dan kaya ni mengikut negeri pula. Kalau kita dapat gaji 4K di Kelantan contohnya, kita dah dianggap kaya dan tak miskin lah. Tapi berbeza kalau gaji kita 4K di Kuala Lumpur. Di Selangor, di Selangor pun boleh lah. Kuala Lumpur dan Selangor. Kita dah dianggap miskin di ibu kota raya ini. Adakah Azwat bersetuju dengan statement ni Azwat? Kita senang je nak cop dia ni kaya atau miskin. Tanya je, pergi kat Kelantan tanya. Pok Cik gaji berapa Pok Cik kat Kelantan? Dia kata 4K, ni mesti orang kaya. Sebelum kita dekat sini gaji 4K, 5K pun masih miskin lagi kan. Setuju tak Azwat? Pada saya benda tu sebab saya jenis yang by pemerhatian. Apa yang saya buat kajian by pemerhatian dan penelitian kata-kata daripada orang lain lah. Maksudnya bukan by analisis apa semua. Sebab kalau kita berdasarkan pemerhatian yang saya buat, macam contoh negeri Kedah, masih lagi merupakan top 4, top 5 negara yang berpendapatan rendah. Bukanlah miskin orang kata. Sebab kalau kita lihat di kawasan Kelantan, di kawasan Terengganu, di kawasan Pahang ataupun di bahagian utara, mungkin di kawasan Perlis, Perak, Kedah, boleh dikatakan masih negeri yang berpendapatan rendah disebabkan oleh pembangunan. Jadi adalah relevan untuk kita bagi tahu yang status kekayaan seseorang tu by negeri. Cumanya akan diteliti lagi dari sudut yang lebih dalam, dia punya pendapatan keluarga ataupun komitmen, ada tanggungan and so on. Jadinya
kalau di Terengganu ni basic gaji masih lagi ada 1,000, 1,200, 1,200. Kalau di Kelantan, itu sebabnya kebanyakan orang-orang kaya dari Kelantan semuanya berpindah ke Kuala Lumpur. Dan kebanyakannya semua memang kaya lah di Kuala Lumpur. Itu sebab memang diorang punya kepakaran dalam membuat perniagaan so on. Jadi kita boleh lihat dekat situ kenapa ramai orang Kelantan yang sebenarnya boleh maju. Cuma disebabkan oleh mungkin tampuk pemerintahan di negeri Kelantan tu sendiri yang menyebabkan diorang berpindah ke bandar dan tak ada masalah untuk survive di negeri yang berpendapatan tinggi. Malah boleh lagi mencapai status T20 itu sendiri. Saya agak setuju dengan Ajok kata apa, tak setuju dengan pemerintahan di sana. Mungkin. Maka ke sinilah untuk mencari duit dan membuat duit. Tapi balik sana mengundi lain. Betul. Itu permasalahan. Kerana apa? Kalau kita lihat sebenarnya kemenangan setiap tampuk pemerintahan di sesebuah negeri tu masih lagi kekal walaupun permasalahan tu kekal disebabkan orang-orang yang mengundi dari luar ni mereka tak terkesan. Mereka tak merasai apa akibatnya, impaknya di negeri terbabit. Dan mereka hanya balik mengundi kemudian pulang ke negeri yang mereka berurus niaga tu sendiri. So pada Ajok kurang bersetuju lah dengan statement gaji banyak dekat Kelantan dianggap kaya, gaji yang sama di Kuala Lumpur dianggap miskin. Status tu sendiri tak penting, cuma bagaimana mereka itu sendiri survive untuk mencapai status yang lebih baik lah maksudnya. Ya, kira kalau nak buat subsidi berkategori ni kan, bila ada banyak prasyarat dalam kelayakan, orang kata bukan setakat mengikut kawasan, kita mengikut jantina juga, kita mengikut pendapatan dan sebagainya. Orang kata ini sesuatu, betul, orang kata ini sesuatu yang merumitkan lah, melecehkan lah. Dan seolah-olah nampaknya macam sukar untuk kita mencapainya. Ataupun kalau betul pun kita nampak hala tuju smart subsidi ni, tapi orang kata masih ramai lagi yang ragu-ragu dengan sistem ini. Dan orang kata sistem ni masih tak boleh diguna pakai lagi lah oleh rakyat kita sendiri. Orang kata lah. Dan sekaligus orang dah cop program ni takkan berjaya. Skim ini takkan berjaya. Jadi pada pendapat Ajwat, adakah Ajwat rasa rakyat Malaysia ni akan menghormati ataupun orang kata apa, menerima baiklah menghormati subsidi mengikut pendapatan ini? Hanya untuk B40 je, T20 terkecuali. Sanggup ke kita akur dengan perkara ini dan adil ke? Orang kata satu Malaysia kan, apa salahnya, bagilah sama-sama subsidi, janganlah macam ni. Mungkin ada yang agak sensitif bila kita dengar subsidi untuk orang miskin je. Nampak sangatlah kita ni jelek betul, hina betul kita kan. Macam mana Ajwat? Pada pandangan saya mungkin kerana isu ini dilontarkan, maksudnya diketengahkan, diisukan disebabkan oleh kerana disebabkan permainan sentimen. Sebab sekarang kita dah diambang pilihan raya negeri. Jadinya di pihak yang di belah sana, maksudnya kita ada pihak kerajaan dan di pihak yang sebaliknya, kerana mereka cuba untuk memainkan sentimen subsidi ni sedangkan mereka sendiri tak terkesan dan tak ramai pun sebenarnya orang yang mengeluh tentang apa yang cuba dilakukan oleh Menteri Ekonomi itu sendiri. Kenapa? Sebab sekarang ni harga petrol masih lagi terkawal dan masih lagi rendah. Nak dibandingkan dengan harga petrol yang RON 97 dan ke atas tu memang terlalu tinggi, dan yang ada subsidize adalah RON 95 sendiri. Jadi kalau nak dibandingkan minyak di luar negara, maksudnya yang paling dekat adalah Thailand, tu lebih tinggi. Sampaikan 4, 5, 6 ringgit per liter untuk petrol diorang. And kalau Singapura jadi lebih tinggi. Itu adalah sentimen yang nak dimainkan oleh pihak pembangkang untuk lebih meraih undi ataupun sekadar isu yang perlu dibangkitkan. Okay, nak iklan sikit. Kita dah halfway dah sebenarnya Ajwat.
Betul. Kita dah halfway dah ni. Sikit lagi, belum habis lagi Ajuan. Ya nak iklan sikit. Okey. Sedikit selingan di sini, kalau anda semua nak komen ataupun nak mengutarakan pendapat, sangatlah dialukan. Boleh pergi je dekat page Facebook, IG, TikTok, Twitter My Campus Radio, dan boleh check it out juga video-video menarik dari kami di YouTube channel kami, My Campus TV dan My Campus Radio. Dan masih lagi bersama dengan Yaya dan tetamu khas Yaya hari ini, Ajwad Nakiuddin, dengan topik show kita hari ini, drama Subsidi Malaysia. Tadi dah panjang lebar Ajwad bagi pendapat dia kan. Ajwad bersama dengan Yaya lagi Ajwad, okey? Okey, tak ada masalah. Okey, teruskan dengan soalan yang seterusnya. Ada satu lagi pandangan Najwa, bila mereka dah start mula mengkategorikan ataupun dah membagi-bagikan B40, T20, tentunya kita akan mengira isi rumah lah, orang kata kepala lah dalam rumah tu kan. Di mana selalu orang mengatakan orang miskin kebiasaannya keluarganya besar dan ramai ahli keluarganya. Dia macam terbalik, dia macam reverse sikit. Manakala orang kaya keluarganya kecil. Orang kata anak pun 2 orang je kan. Paling-paling pun 4 orang lah dalam satu keluarga. Ada yang mungkin anak tunggal. So 3 orang je lah, mak bapak dia, anak seorang. Tapi memang kebanyakannya biasanya kita dah ada satu stigma tu. Orang kaya, ni mesti anak dia ramai ni. Cuba kira anak dia berapa. 90 orang pula, 9 orang. 9 orang kan. Jadi menjadi persoalan lah bila nak bagi bantuan, kita semestinya mengambil kira isi rumah. Jadi bila difikir balik, kalau keluarga besar maka sumbangan pun besar lah kan. Jadi sebenarnya subsidi bersasar ni betul ke boleh mengurangkan beban ekonomi negara? Sebab memanglah kita tak bagi dekat T20. Tapi T20 keluarganya kecil. Macam sama je. Kalau kita bagi dekat B40, keluarganya besar. So bantuannya besar. Macam mana ni Ajwad? Orang kata pusing-pusing pun tang tu juga kan? Betul. Okey, baiklah. Ini adalah salah satu masalah yang dapat saya teliti oleh yang pihak kerajaan perlu teliti benda tu sendiri. Jadi untuk menentukan status keluarga tersebut, mestilah bukan berdasarkan berapa pendapatan keluarga itu sendiri, tetapi berapa pendapatan keluarga itu sendiri dan dia punya bilangan tanggungan. Anaknya yang bagaimana? Yang sudah masih bersekolah ke ataupun masih kecil lagi ke ataupun yang sudah bekerja. Itu adalah yang sepatutnya difikirkan. Diorang memberi bantuan tu dari sudut yang macam mana, sebab B40 ni pendapatan keluarganya lebih kurang 5,000 dan ke bawah macam tu. Maaf kalau saya silap, lebih kurang macam tu, 5,000 dan ke bawah. Tapi tanggungannya besar. Jadi itu adalah penelitian yang perlu dibuat dan bukan mudah untuk sekarang kita nak apply apa-apa bantuan, terutamanya yang melibatkan B40. Ada sekumpulan keluarga yang sebenarnya patut diberikan, tetapi disebabkan oleh beberapa masalah and ada beberapa prosedur, mereka tak dapat pun bantuan. Tapi bilangan kategori bantuan tu banyak, namun satu pun keluarga tu tak dapat. Ada yang beberapa masalah macam tu. Jadi itu penelitian yang harus dibuat dengan lebih terperinci sebenarnya oleh pihak kerajaan. Bukan sekadar memberi subsidi kepada semua dalam bentuk lebih kepada mata wang. Maksudnya dari segi bantuan duit lah. Pada saya lebih baik memberi subsidi kepada bahan-bahan asas ataupun bahan-bahan keperluan berbanding memberikan tunai macam yang belia rahmah, sumbangan tunai rahmah macam tu. Kan orang kata leceh lah, macam mana pula Malaysia ni lah banyak suka menipu. Anak dah kerja pun dia tulis ni anak sekolah lagi. Ya betul. Banyak pemalsuan dokumen. Ya, betul lah, term yang betul. Betul lah Azwat. Macam-macam yang kita boleh, kita kena tengok balik dah. Orang kata daripada segenap sudut kita kena tengok kan, kalau betul nak kurangkan beban subsidi negara ni kan. Kalau keluarganya ramai, sama je bantuan tu kita bagi banyak je. Kalau dia tipu dia punya details je kan. So memang kita kena tengok dengan
dengan teliti dan betul jangka masa yang panjang. Okey Ajwat, lagi satu kes pula yang biasa berlaku Ajwat. Ini tak asing lagi lah, terutamanya di Johor kan, di sepadan-sepadan tu kan. Ya. Kes curi ataupun tipu subsidi, orang kata tak berakhir-akhir lah di Malaysia ni kan. Daripada dulu lagi memang kes sebegini dah berlaku. Orang Singapura masih sesuka hati mengambil minyak kita, orang Thailand pun masih menyeludup minyak Malaysia. Jadikah Ajwat rasa ini sekadar formula nak tipu daya rakyat je? Orang kata sebelum nak pergi ke keputusan, nak buat keputusan yang lebih besar iaitu buat subsidi bersasar, apa kata kita pergi tengok dekat sekecil-kecil masalah dulu yang berlaku Ya. yang tak pernah habis ni. Macam mana Ajwat? Pada saya, mungkin kenyataan saya ni agak triggered sikit lah untuk penonton semua. Sebenarnya kita rakyat sendiri yang rasa macam mahalnya minyak kita kan. Tapi kalau nak dibandingkan dengan negara-negara luar, diorang jauh lebih tinggi. Sebab itu rakyat sendiri rasa macam tak cukup. Tapi kita sebenarnya dah stabil sebenarnya. Sebab kalau kita nak bandingkan negara luar tu yang sampaikan negara luar sendiri ambil minyak kita, seluduk minyak kita. Bayangkan, saya bukan kata rakyat tak bersyukur, tapi kita kena realistik. Diorang keep on mengeluh minyak mahal, minyak makin naik. Bila naik, naik 50 sen, turun 5 sen je. Itu yang orang selalu terus. Jadi kalau pada saya ini melibatkan international punya konflik tau. Jadinya kerajaan tu sendiri kena ambil tindakan. Sebab kenapa perkara ni keep on berlaku? Dia disebabkan oleh tak ada pemantauan dan tak ada tindakan. Jadi benda ni melibatkan negara, rakyat negara diorang ke negara kita, ambil barang kita secara haram lah, maksudnya illegal. Mungkin pada saya, Perdana Menteri tu sendiri conference ataupun approach negara-negara berkenaan untuk membuat satu mungkin rules of law untuk macam setiap stesen minyak tu pantau kalau ada kehadiran orang-orang negara luar ni yang menggunakan subsidi subsidi minyak kita lah. Maksudnya RON 95, diorang isi RON 95. Dan mungkin diorang boleh trace by mungkin nombor flat. Kemudian bila balik ke negara asal, mereka ada saman-saman yang menyebabkan mereka dah terhad. Pergerakan mereka dah terhad. Tak boleh keluar negara disebabkan oleh beberapa kesalahan yang diorang buat dekat negara luar. Kemungkinan itu lebih drastik sebab orang-orang yang dari Singapura, dari Thailand yang ke negara kita ni memang kalau mungkin bukan sebab membantu ekonomi kita berbelanja dekat negara kita, kadang-kadang diorang buat perkara illegal macam ni, seluduk minyak and so on, and jual dekat negara diorang sendiri. Jadinya mungkin pada saya itu adalah keputusan yang, tindakan yang lebih efektif lah, di mana kita akan hadkan diorang punya pergerakan untuk ke luar negara bila diorang ada track record kesalahan di negara luar. Pada pandangan saya untuk Perdana Menteri ataupun Menteri Pengangkutan atau Menteri Perhubungan Luar boleh cuba untuk buat tindakan seperti itu. Betul lah, seperti yang Ajwat katakan tadi, cadangkan tadi. Mungkin PMX sendiri kena pergi dekat negara-negara tersebut untuk berbincang secara orang kata dua muka lah kan. Kenapa betul. rakyat macam ni. Betul. Kita sebenarnya kena ada track record. Kalau asyik kereta yang sama je daripada negara yang sama je, ni memang something wrong lah ni. Kita boleh trace by nombor flat pendaftaran and so on. Dan kita pun boleh buat kerjasama, JPJ boleh buat kerjasama dengan negara tak jauh pun, Singapura, Thailand. Tak adalah sampai orang negara Saudi Arabia ke, Turki ke, daripada Europe ke datang. Tak ada. Semua tu yang negara jiran kita sendiri. Okey Ajwat, last but not least, kalau boleh memilih, sekiranya boleh memilih, mana satu yang Ajwat mahukan, subsidi bersasar ataupun bayaran tunai untuk satu keluarga seperti di negara India. Dia orang convert lah, dia orang tak nak subsidi tapi dia orang nak duit tunai. Kalau Ajwat bersetuju, berapa yang Ajwat rasa satu keluarga perlukan, mahukan? Berapa tu? 10,000 ke, 20,000 ke, dah jadi mata duitan pula kan. Betul. Okey, kalau melibatkan keperluan, dia lebih kepada contoh, kalau kita bagi seseorang tu duit, kita tak tahu duit tu ke mana.
Tapi kalau kita bagi seseorang itu barang, kita tahu dia akan gunakan untuk apa. Jadi penggunaan dia terhad. Kalau kita bagi makanan, mestilah dia akan makan. Ataupun paling jauh pun dia akan jual balik. Tapi kalau orang-orang yang B40, orang yang susah, memang perlukan benda tu. Kalau diberi makanan, dia akan makan. Kalau diberikan duit, kita tak tahu apa yang dia akan buat. Jadi pada saya, lebih baik kita berikan subsidi instead of kita berikan bayaran tunai. Kalau subsidi ni dia adalah jangka masa panjang dan dia berskala besar dan tak semestinya T20 tu akan ambil kesempatan. Sebenarnya kalau kita realistik lah, kalau kita tengok kehidupan orang-orang yang hidup mewah ni sendiri, diorang tak pergi contoh, minta maaf cakap macam Maidin, Econsave ataupun Speedmart. Itu memang di mana pasar raya tu memang dihaskan ataupun tapi dia lebih terbuka lah. Dia tak memilih T20, M40 ke B40 ke yang berbelanja kat situ. Tapi T20 ni sendiri yang memilih kepada contoh Jaya Grocer kan. Dia akan pergi tempat-tempat yang memang mahal. Jadinya pada saya T20 takkan terkesan dan mereka lebih macam lebih natural. Dia tak kisah. Diorang ada lebih banyak pilihan. Jadi kalau untuk subsidi macam ni, saya lebih pergi kepada subsidi berbanding diberikan tunai sebab dia boleh dimanipulasi oleh orang-orang macam keluarga keluarga tu sendirilah dekat mana dia orang nak habiskan duit tu. Tapi kalau kerajaan lebih memilih untuk berikan tunai rahmah macam mana orang-orang yang sekarang masih lagi mengeluh kami nak BRIM, kami nak yang macam dulu, pemerintah macam dulu, kami nak BRIM. Saya boleh katakan yang 5 hingga 10,000 tu dah memadai. Tapi kalau lebih daripada itu, dia akan melibatkan akan berlakunya inflasi. Mana yang kita faham kalau inflasi supply tu rendah tapi demand tu makin tinggi. Macam sekarang mata wang kita rendah. Tapi sebenarnya kalau mata wang kita rendah, orang keep on mengeluh. Sebenarnya ada dari sudut baiknya untuk negara-negara luar untuk invest dekat negara kita. Okay, ini untuk tambahan kepada orang yang hari-hari tengok duit kita makin rendah, oh ni pasaran kita makin menurun and so on. Padahal Perdana Menteri kita sendiri dah bagi tahu yang kita kena bersedia, pelaburan akan terus meningkat and infrastruktur, fasiliti kita kena tambah baik. Walaupun itu tak memberi kesan pada golongan-golongan bawahan, golongan-golongan yang mengeluh ni sendiri, tapi at once untuk generasi akan datang itu akan memberikan satu faedah yang lebih baik lah yang kita sendiri tak boleh nampak lagi. Okay, bila kita nak cakap pasal subsidi berkala, bersasar ni kan, betul lah seperti yang Ajwa katakan, ianya sesuatu jangka masa yang panjang. Kita tak bolehlah nak judge dia cakap terus dah nampak kesannya, tak bolehlah macam tu kan. Okay, ya kira kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ni Ajwat, iaitu komedi subsidi Malaysia, dan terima kasih diucapkan buat Ajwat Nakiuddin atas kesudian untuk bersama-sama dengan Yaya lagi hari ini. Dan sekali lagi Yaya ingatkan kita berkongsi buah fikiran, kita berkongsi kata, dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata. Ini hanyalah pendapat warga kampus kita. Bukanlah kita nak influence mana-mana pihak, bukanlah kita nak berkata buruk mana-mana pihak. Ini hanyalah sekadar berkongsi pendapat. Baiklah, itu saja untuk hari ini dari Yaya dan tim MKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kampus kita. Dan jangan lupa like page Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, and subscribe channel YouTube kami My Campus Radio dan My Campus TV untuk lebih banyak lagi info dan video yang menarik hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Terima kasih Ajwat. Sama.